Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'aththir, rabbi tammim bil khair. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kita sama-sama lagi dapat dihimpunkan oleh Allah Taala dalam vlog saya ataupun dalam video saya ni, dalam YouTube saya. Welcome back to channel kepada mereka yang setia menonton channel saya. Jadi terima kasih kepada para subscriber dan juga rakan media sosial saya yang tak berhenti-henti support saya, yang sentiasa melihat video saya. Jadi insya-Allah hari ini saya akan membincangkan iaitu yang bertajuk Ramadan kau akan pergi, dan bagaimana untuk menghadapi pasca ataupun pasca selepas Ramadan. Jadi tuan-tuan dan para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita sebenarnya dalam bulan Ramadan ni ibarat tetamu yang hadir dalam rumah kita, yang berlega-lega dalam rumah kita, yang kita inginkan pada dia. Kita nakkan kepada Ramadan ni, tetamu kita ni, tapi kita mensia-siakan Ramadan ni. Sama juga macam bila mana kalau kita pergi rumah orang, tapi bila mana orang tak layan kita dengan baik, orang tak buat air, orang tak buat kopi, orang tak ajak ngeteh, orang tak jamu kita kuih, mesti kita akan terasa. Sama juga dengan Ramadan. Ramadan ni adalah salah satu daripada tetamu yang hadir kepada kita, yang dalamnya terdapat iaitu malam Lailatul Qadar, dan dilipatkan pahala berganda-ganda pada mereka yang mengamalkan iaitu pada bulan Ramadan, sampai yang solat, tahajud, berpuasa dan sebagainya, yang tadarus dan sebagainya. Jadi amat menyesal bila mana kita tidak menghargai dia. Sama juga macam kita ni sebagai seorang manusia, memang naluri kita, memang kadang-kadang PL kita, perangai kita, bila mana kalau orang ada depan mata kita, kita tidak hargai dia, tapi bila terlepas barulah kita hargai. Sama juga macam Ramadan, bila dia ada bersama kita, di samping kita, kita tidak hargai, tapi bila mana selepas dia beredar, barulah kita kata, Allah, Ramadan nak pergi, konon-konon menangis. Padahal selama ni berpuasa mengumpat. Orang sibuk tadarus, buka Facebook. Orang sibuk berzikir, dia sibuk mengumpat ataupun membawang. Wallahualam, bukan kat sini lah, tapi nu dekat negara sana tu. Bukan nak katakan negara Malaysia lah, tapi negara sana tu. Negara pasir dua putih. Okey. Hari ini nak membicarakan perihal iaitu kita sangat sedih bila mana Ramadan ni akan pergi. Bila mana saya buat video ni, mungkin Ramadan ni 2-3 hari dah pergi. Mungkin Ramadan ni dah 2-3 hari akan pergi meninggalkan kita, dan akan datanglah bulan Syawal yang dinanti-nantikan oleh kita. Malu tak kita bila mana kita tidak menyempurnakan amal ibadah kita dalam bulan Ramadan, tapi kita nak sambut bulan Syawal. Sepatutnya nak sambut bulan Syawal ni adalah sambut bagi orang yang menang. Bagi orang yang menang dalam menghadapi dugaan dan cabaran yang diberi oleh Allah Ta'ala. Tapi kita tak malu ke? Malu tak kita bila mana kita solat tak sempurna, solat tak khusyuk, mengaji pun tidak, tadarus pun tidak. Tapi bila mana kita nak sambut Aidilfitri tersebut, kita nak sambut Syawal tersebut, Allahu Akbar. Kalau saya sendiri pun malu, sebab khilaf diri saya sendiri. Mungkin saya tidak sempurna, mungkin amalan tuan-tuan ataupun mungkin amalan para sahabat saya lebih hebat daripada saya, kan? Tapi mungkin amalan saya tidak kuat. Saya akui kelemahan saya, dan saya beranggapan bahawa saya ni banyak dosa berbanding dengan tuan-tuan ataupun sahabat saya yang dekat dalam media sosial ni. Mungkin lebih baik ibadahnya ataupun lebih baik pahalanya berbanding dengan saya. Yang khilaf, yang banyak dosa ni, yang sentiasa melakukan kemungkaran di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini saya nak membincangkan perihal iaitu kadang-kadang tanpa kita sedari, air mata kita akan mengalir sedih sebab bila mana Ramadan tu akan pergi. Tapi ada juga yang suka bila Ramadan tu nak pergi. Sebab apa? Sebab selama ni dia kata tak seronok berzikir, tak seronok baca Quran, tak seronok berpuasa sebab dah terbiasa makan pada siang hari.
Ada juga yang begitu, dan ada juga yang tak nak berpuasa sebab apa? Sebab takut mulut dia berbau. Ada yang begitu. Okey, bagaimana kita nak istiqamah selepas pasca ataupun pasca Ramadan ni? Ya, cukup susah. Kadang kita merasakan wajib puasa, zakat, tahajud, baca Quran tu semuanya wajib dibuat pada bulan Ramadan. Sebab tu kadang-kadang kita dah set dalam mind kita bahawasanya zakat, berpuasa dan juga zikir, bertahajud tu hanya perlu dilakukan pada bulan Ramadan sahaja. Sepatutnya bulan-bulan lain pun boleh buat juga. Dan bagaimana kita nak menghadapi situasi pasca lepas Ramadan esok? Bagaimana kita nak set balik mind kita, kita nak reset balik yang dah kita terbiasa untuk bangun pagi. Okey. Yang kedua pula iaitu kita merasakan bahawa ibadah itu bermusim. Kita selalu sahaja set dalam mind kita bahawanya tahajud, tarawih, berpuasa, padahal puasa ni pun kita boleh melakukan pada bila-bila masa sahaja. Puasa sunat, contoh puasa sunat iaitu puasa Isnin dan juga hari Khamis. Tapi kita dalam bulan Ramadan tu hari-hari kita berpuasa. So kita merasakan bahawasanya berpuasa tu hanya pada bulan Ramadan saja, sebab kita dah set dalam mind kita. Yang ni kita perlu ubah sebab kita nak menghadapi pasca selepas Ramadan esok. Dan yang ketiga pula iaitu kita hanya menjadi hamba pada Ramadan sebab kita terlalu mengejar pahala pada bulan Ramadan. Kita kadang-kadang kita jadi hamba pada bulan Ramadan. Kadang-kadang kita nak sangat, aku nak kejar pahala, iya betul, masing-masing nak kejar pahala, sesi pun nak kejar pahala, tapi terlampau mengejar sehingga menyebabkan yang wajib tadi kececiran. Apa dia? Iaitu contoh kita bangun tahajud, tapi subuh kita tak sembahyang subuh, kita bangun tahajud. Yang wajib kita tinggalkan. Sebab apa? Yang tahajud tadi sunat. Walaupun kita kerja kerana dalam bulan Ramadan, dia akan berlipat kali ganda pahala yang kita dapat. Tapi kita telah meninggalkan iaitu yang wajib tadi. Contoh, dia mengaji daripada subuh sampailah ke isyak, ataupun daripada subuh sampai maghrib, tapi mengaji saja tapi tidak solat. Itu bahaya. Okey, seterusnya pula, sebab tu saya kata tadi, kadang-kadang mereka hanya mengejar pahala di bulan Ramadan. Ini kita kena ubah mindset kita. Dan yang ketiga iaitu kita tak lazimi melakukan amalan yang kita lakukan macam kita lakukan dalam bulan Ramadan. Kita tak lazimi. Kadang-kadang kita hanya lazimi iaitu contoh kita bersedekah hanya dalam bulan Ramadan saja. Tapi kita kena bersedekah ni pada bulan-bulan ataupun pada hari lain. Tidak semestinya pada bulan Ramadan saja, walaupun dalam bulan Ramadan itu banyak ganjaran dia. Tapi yang ni biasa orang dah set dalam mind dia, okey, kalau kita nak sedekah pada bulan Ramadan saja, kita jangan sedekah pada bulan lain sebab pahala dia kurang. Yang ni kita kena ubah mentaliti kita. Dan yang keempat iaitu sebab utama juga kita lakukan kerana kita beranggapan bahawa Ramadan itu untuk orang-orang soleh dan yang melakukan amalan saja. Kita dah set dalam mind kita, kita menyatakan, oh, Ramadan ni untuk mereka yang soleh saja, untuk mereka yang alim dan warak saja. Tidak. Ramadan ni adalah untuk kita semua umat Islam, daripada kecil sampailah besar. Daripada sampailah dia nak masuk ke lahat. Itu hak dia, hak orang Islam untuk bulan Ramadan ni. Hatta orang dah mati sekalipun, hatta orang dah meninggal dalam kubur sekalipun, ada hak dia dalam kubur tersebut untuk menikmati bulan Ramadan. Makanya dia terlepas daripada siksa kubur dan dibuka pintu-pintu syurga untuk dia orang. Masya Allah, itu hebatnya bulan Ramadan ni, ya. Okey. Dan cara-cara untuk istiqamah. Okey, kat sini saya bagikan iaitu ada 6 cara-cara untuk kita istiqamah dalam selepas pasca iaitu Ramadan ataupun pasca Ramadan. Itu yang pertama sekali iaitu kena sentiasa buat jadual ibadah kita. Listkan apa yang kita terlupa dan apa yang kita buat ketika Ramadan. Kita kena listkan. Okey, contoh Isnin kita zikir apa, Selasa kita zikir apa, Rabu kita zikir apa. Sebenarnya dalam satu kitab kita tidak boleh sama zikir kita. Subuh zikir itulah, Zuhur zikir itulah, Asar zikir itulah. Dia kena ada perbezaan zikir-zikir tadi. Sebab tu saya kata kita kena listkan apa yang kita perlu buat selepas pasca Ramadan. Maksudnya kita perlu listkan dan kita perlu jadualkan amal ibadah kita tadi. Contoh
Dalam seminggu tu, kalau kita malas sangat untuk bangun tahajud, kita buatlah seminggu tu 3 kali ataupun seminggu tu 2 kali. Dalam bulan Ramadan mungkin kita buat hari-hari untuk bangun tahajud, tapi why not kita tak melakukan, iaitu bangun tahajud tadi seminggu tu kita buat 3 kali pada selepas pasca Ramadan. Seminggu 3 kali kita buat. Kita cuba jalani rutin yang dah biasa kita jalani dalam bulan Ramadan, iaitu kita kena biasakan selepas pasca Ramadan. Okey. Seterusnya pula iaitu yang kedua, sentiasa set dalam mind kita tiap-tiap bulan adalah bulan Ramadan. Kita kena set dalam mind kita bahawasanya tiap-tiap bulan itulah bulan Ramadan. Bukan bulan bukan bulan Syawal, bukan bulan Zulkaidah. Kita kena set dalam mind kita, walaupun kita banyak bulan-bulan dalam Islam, bulan Zulkaidah, bulan Muharram, tapi kita beranggapan, kita kena set dalam mind kita bahawanya Ramadan tu adalah hari-hari bagi kita, adalah bulan-bulan, tiap-tiap bulan bagi kita. Kena set dalam mind kita. Seterusnya pula iaitu yang ketiga, iaitu sentiasa istiqamah adalah kunci utama. Kunci utama sebenarnya adalah istiqamah dia sebenarnya. Istiqamah ni apa dia? Istiqamah ni berterusan melakukan amalan kebaikan. Sentiasa berterusan, jangan berhenti. Berterusan maksudnya, contoh, seorang peniaga ni dia meniaga pada hari Khamis saja, contoh. Dia dapat untung hari Khamis saja. Jumaat, Sabtu, Ahad dia dah stop balik. Dia tak istiqamah. Dia sepatutnya istiqamah hari-hari dia kena buat. Sama juga macam iaitu dalam bulan Ramadan dan selepas bulan Ramadan kita kena sentiasa iaitu istiqamah, iaitu kekal kita punya amalan kebaikan ataupun amalan yang kita buat tadi dalam bulan Ramadan. Kita nak pergi kepada pasca Ramadan tadi. Sentiasa istiqamah, itu kunci sebenarnya, istiqamah tadi. Dan seterusnya pula iaitu yang keempat, sentiasa bergaul dengan orang-orang yang baik dan soleh. Sebab kita akan ikut perangai diorang. Jadi selepas pasca Ramadan tadi, maka kita kena cari orang yang soleh. Siapa sahabat-sahabat kita yang soleh? Sahabat-sahabat yang soleh ni sangat penting sebenarnya. Ataupun kita cari orang-orang yang soleh yang bukan sahabat kita sini pun tak apa. Kita cari orang yang soleh. Bila kita berdamping orang soleh, contoh dia berpuasa pada hari ni, kita ajak dia minum, jom pakcik kita pergi minum, minta maaf pakcik berpuasa. Esok kita akan berpuasa juga. Sebab apa? Sebab kita malu. Pakcik tu berpuasa sedangkan kita kenapa tak berpuasa? Dia berpuasa sunat, kenapa kita tak mampu? Sebabkan dia dah tua, kita muda lagi, kita ada kudrat lagi. Jadi sebab itulah kita kena bergaul dengan orang-orang yang soleh, bukan orang-orang yang toleh. Okey, seterusnya pula iaitu yang kelima, jangan langsung buat dosa ataupun maksiat selepas pasca Ramadan. Sebab kita kena set dalam mind kita bahawasanya bulan Ramadan adalah bulan yang mentarbiah diri kita, adalah madrasah. Bulan Ramadan adalah bulan madrasah yang mentarbiahkan diri kita. Sepanjang Ramadan kita tak buat maksiat, kita tidak scrolling orang, kita tak tengok video blue, kita tak buat kejahatan, kita sentiasa buat kebaikan. Mana-mana yang sentiasa merempit tadi kita hentikan. Jadi kita kena latih dalam bulan Ramadan tu, dah melatih diri kita. Jadi selepas Ramadan tadi kita kena buat latihan tadi berterusan sehinggalah sampai bila-bila. Sebab kita nak dapatkan iaitu climax dalam melakukan amalan kebaikan. Macam juga Nabi ni ketika melakukan amalan solat tahajud ni, dia sangat climax berbanding dengan kita yang manusia biasa ni, yang umat biasa ni ataupun hamba yang biasa ni. Okey. Dan yang keenam iaitu doa adalah kunci utama supaya akan kuatkan iman kita agar Yang keenam adalah doa adalah kunci utama supaya Allah kuatkan iman kita agar rajin beramal. Doa ni sangat penting. Sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah agar kau kekalkan aku dalam istiqamah bila mana aku melakukan amalan kebaikan, tahajud, baca Quran, zikir dalam bulan Ramadan, maka aku boleh buat juga di bulan-bulan lainnya. Berdoa sangat penting, tuan-tuan dan sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Doa banyak-banyak. Kita sakit, doa. Anak kita sakit, doa. Anak kita ni degil, doa. Suami kita degil, doa. Isteri kita degil, doa. Kita miskin, doa. Kita kaya pun doa. Kita berjaya pun doa. Kita dapat anak ramai pun doa. Kita kaya pun doa. Jadi doa ni senjata orang Islam.
Jadi bila mana doa ni, tuan-tuan, kita tengok balik dalam kitab, bila mana doa ni melalui beberapa lapisan dekat atas langit. Doa yang pertama, bila mana kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, agar kau sampaikanlah doa aku di langit ni, supaya Allah Ta'ala terima amalan aku. Sampai ke langit yang pertama, tengok-tengok Allah Ta'ala kata dia ni kuat mengumpat, dilemparkan balik pada kita doa tadi. Dan sampailah yang kedua tadi, ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, terimalah amalanku. Sampai ke langit yang kedua tadi, tiba-tiba Allah Ta'ala kata benda, malaikat kata benda, dah nak sambut dah pada lapisan kedua tadi, oh, dia derhaka pada suami dia, Allah lemparkan balik doa tadi kepada dia. Doa ni banyak lapisan-lapisan untuk sampai ke langit. Dia macam mizan tau, macam peringkat demi peringkat. Doa ni. Jadi kita kena sentiasa berdoa. Mana tahu doa yang paling mustajabah sekali dalam bulan Ramadan ni, kita hampir-hampir bulan Ramadan. Allahu Akbar, sangat sedih sebenarnya kita mensia-siakan dalam bulan Ramadan, tidak berdoa dan sebagainya, ya. Jadi insya-Allah saya doakan pada sahabat-sahabat saya agar kita sentiasa beristiqamah dan kita sentiasa melakukan amalan kebaikan seperti mana kita lakukan dalam bulan Ramadan, bersedekah, berzikir, baca Quran. Kita boleh buat di bulan-bulan yang lain selepas Ramadan. Allahu Akbar. Jadi insya-Allah saya akhiri dengan doa. Sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah agar kau ampunkan dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa-dosa anak-anak kami ya Allah, dosa suami kami ya Allah, dosa isteri kami ya Allah, dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, kami tidak sangka ya Allah, pejam celik ya Allah, dan nak sampai kami kepada Ramadan yang terakhir ya Allah. Sesungguhnya ialah Engkau jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kami ya Allah. Temukanlah kami dengan Ramadan yang akan datang ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami mensia-siakan Ramadan yang Engkau berikan kepada kami ya Allah, yang di bulannya, yang di dalamnya terdapat fadilat dan keistimewaan untuk kami umat Islam ya Allah, yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, kami dengan banyak dosa ini ya Allah memohon kehadrat-Mu ya Allah agar diampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, selama ini kami ingkar pada arahan-Mu ya Allah, kami hina ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami, agar Kau berikanlah kami kekuatan ya Allah, Kau berikanlah kami peluang lagi ya Allah untuk menghadapi Ramadan yang akan datang ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya ya Allah, sekiranya Engkau tidak mengampunkan dosa kami dalam bulan Ramadan ya Allah, maka rugilah kami ya Allah, rugilah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, jauhkanlah diri kami serta seluruh ahli keluarga kami daripada azab kuburmu dan siksaan api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, tutupilah keaiban kami ya Allah. Kami sentiasa melakukan kejahatan ya Allah, kami sentiasa melakukan dosa-dosa besar ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, kami mohon kepadamu ya Allah, Kau terimalah amalan kami ya Allah, amalan kami yang sedikit ni ya Allah, untuk menjadi penyaksian di yaumul kiamah kelak ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya rezeki kami bercampur dengan haram dan syubhah, Kau jauhkanlah ya Allah, dekatkanlah kami kepada yang halal ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, berilah petunjuk kepada kami ya Allah, kebenaran ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, Kau tutupilah keaiban kami ya Allah, permudahkanlah segala urusan kebaikan yang kami lakukan ya Allah. Sekiranya ada di antara ahli keluarga kami dan rakan-rakan kami dan jiran kami yang belum lagi Kau beri hidayah kepada mereka dalam bulan Ramadan ini, Kau berikanlah ya Allah. Hanya tinggal berbaki sisa sedikit hari lagi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ada di antara saudara mara kami, kedua ibu bapa kami yang sakit, Kau sembuhkanlah penyakit mereka ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, Kau lembutkanlah hati kami yang keras ini ya Allah, Kau lembutkanlah hati kami yang keras ini ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, murahkanlah rezeki kami ya Allah, murahkanlah rezeki kami ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami, Kau lembutkanlah hati suami kami, Kau lembutkanlah hati isteri-isteri kami ya Allah, Kau lembutkanlah seluruh ahli keluarga kami ya Allah.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. Jadi insyaAllah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berjumpa lagi untuk video dan vlog yang akan datang. Dan insyaAllah saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.